Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizal Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 14 Mac 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi pendirian tidak pernah campur tangan terhadap mana-mana kes mahkamah melibatkan pimpinan ahli politik termasuk daripada UMNO. Menjelaskan beliau tidak menggunakan kedudukannya untuk menganiaya mana-mana pihak, tegasnya lagi beliau bukan ahli politik murahan untuk berbuat demikian. Menyokong pendakwaan yang dibuat pihak berkuasa berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, tambahnya juga tidak pernah mencampuri kes membabitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menjawab pertanyaan tambahan Ahmad Fadli Syari PN Pasir Mas mengenai keseriusan kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap proses tata kelola yang dikatakan tidak telus sebelum PRU15, Anwar turut mempersoalkan sama ada pembangkang mempunyai bukti berlaku campur tangan dan menzalimi pimpinan pembangkang. Terdahulu beberapa pimpinan Perikatan Nasional PN mendakwa penahanan dan pertuduhan terhadap pemimpin bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini menjadi bukti pendakwaan yang dikenakan adalah menjurus ke arah bermotif politik. Soal nak kecam dari segi politik, boleh kecam. Tetapi ingat, jangan kita guna kedudukan untuk, pertama, salah. Perdana Menteri jangan guna kedudukan untuk menganiayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Saya tidak peduli. Ada orang kata, oh, timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri ada. Kes masih di mahkamah. Saya tidak campur. Boleh tanya Ketua Hakim Negara. Boleh tanya Peguam Negara. Bila saya campur minta dikurangkan atau ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah untuk menghukum. Ya. Saya bukan kelas politician yang murah begitu rupa. Ini saya nak tegaskan di sini. Terima kasih. Polis membuka ketesiasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siasatan awal mendapati video berdurasi 11 minit 11 saat itu dikatakan mempunyai unsur fitnah terhadap pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara, yakni Anwar semasa sidang media oleh Presiden Bersatu itu selepas beliau didakwa di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur baru-baru ini. Terdahulu, satu laporan polis dibuat oleh Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munin kerana kenyataan dilemparkan Muhyiddin dilihat sebagai tomahan dan fitnah untuk mencipta persepsi negatif terhadap Perdana Menteri. Kenyataan Muhyiddin yang mendakwa kes mahkamah terhadapnya ada campur tangan politik akan disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiasaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur memerintahkan seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy ditahan reman selama 3 hari bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan berkaitan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa Jana Wibawa. Magistrate Noriana Hanim Abdul Halim membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan reman individu itu bermula hari ini hingga Khamis mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Hadir di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 10.30 pagi, individu dikenali Muhammad Hussein Muhammad Nasir turut diiringi beberapa anggota SPRM. Peguam Fahmi Abdul Muin memberitahu bahawa anak guamnya menyerah diri di Pejabat SPRM Kuala Lumpur pada 2.30 petang sebelum ditahan pada pukul 3 petang. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 17(A Akta SPRM 2009 iaitu Akta Kesalahan Menerima Rasuah. Terdahulu, ahli perniagaan berusia 54 tahun itu pernah dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 akan diagihkan kepada penerima sebelum sambutan Aidilfitri tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pembayaran itu bagi meringankan beban rakyat yang memerlukan bantuan daripada kerajaan. Ujarnya agihan STR Fasa 2 akan diberikan pada awal bulan April iaitu 2 minggu sebelum sambutan Aidilfitri.
Terdahulu, Anwar memaklumkan STR Fasa 1 telah pun diedarkan kepada rakyat berjumlah 1.6 juta ringgit pada Januari lalu. Dalam pada itu, katanya sebanyak 320,103 permohonan baru STR diterima setakat 13 Mac lalu dan mereka yang layak diminta supaya membuat permohonan. Meningkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merempas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Lelaki yang didakwa menyerang pelakon Kamal Adli akan direman selama 2 minggu bagi menjalani ujian sekretari di Institut Kesihatan Mental. Hakim Mahkamah Daerah Singapura Terence Tay bersetuju dengan permohonan pendakwa raya menahan tertuduh bagi melakukan pemeriksaan kesihatan. Terdahulu, Polis Singapura SPF dilaporkan berkata lelaki berusia 33 tahun itu akan dituduh di mahkamah kerana disyaki terbabit dalam kes menyebabkan kecederaan dengan sengaja menggunakan senjata berbahaya. Pihak berkuasa itu melaporkan kesalahan itu menyebabkan kecederaan dengan sengaja menggunakan senjata berbahaya di bawah Seksyen 324 Kanun Kesesaan membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda, rotan atau mana-mana kombinasi hukuman itu jika sabit kesalahan. Ahad lalu, media melaporkan Kamal cedera di kepala apabila diserang individu tidak dikenali ketika sedang bergambar bersama peminat di sebuah acara expo di Singapura. Peraturan dan sekatan baru yang diumumkan Arab Saudi sepanjang bulan Ramadan tahun ini termasuk pengurangan bunyi pembesar suara masjid sewaktu solat tarawih membangkitkan kemarahan umat Islam seluruh dunia. Selain itu, peraturan baru itu turut menetapkan penyiaran solat dalam masjid secara langsung di televisyen diharamkan. Selain ibu bapa juga dilarang membawa anak mereka ke masjid untuk menunaikan solat. Menerusi dokumen yang dikeluarkan Menteri Hal Ehwal Islam Negara Syed Dr. Abdul Latif Abdul Aziz Al-Syed, peraturan bulan suci Islam Ramadan juga tidak membenarkan solat tarawih dipanjangkan dan solat tahajud hanya dilaksanakan pada 10 hari terakhir Ramadan. Kementerian itu juga melarang masjid daripada mengutip derma untuk menganjurkan jamuan berbuka puasa. Juadah berbuka puasa pula mesti diadakan di kawasan yang ditetapkan, iaitu di halaman masjid dan bukannya di dalam masjid tersebut, serta dijalankan di bawah tanggungjawab imam dan muazzin. Perkara ini dilihat mengundang kemarahan umat Islam serantau yang mengatakan perubahan itu mencerminkan identiti baharu Arab Saudi yang tidak mengutamakan Islam sebagai agama rasmi di negara Islam terbesar dunia itu. Mozambik dan Malawi di Tenggara Afrika hari ini mula menganggarkan kerugian selepas dilanda taufan Freddy yang mengorbankan lebih 66 orang dan mencederakan ramai lagi. Freddy merupakan taufan terkuat pernah direkodkan melanda selatan Afrika buat kali kedua dalam sebulan, turut meninggalkan jejak kemusnahan yang dahsyat seperti kecederaan disebabkan pokok tumbang, tanah runtuh dan banjir kilat. Pengarah Doctors Without Borders MSF di negara itu, Marian Pechahi, berkata hospital menerima sekurang-kurangnya 66 mayat manakala kira-kira 200 mangsa mengalami kecederaan. Selain itu, penilaian penuh anggaran kerosakan masih belum diketahui selain ramai penduduk terputus bekalan elektrik serta isyarat telefon di beberapa bahagian kawasan.
Bursa Malaysia turut menerima impak kejatuhan Bank Amerika Syarikat AS Silicon Valley Bank SVB yang ditutup selepas mengalami krisis kewangan. Bursa Malaysia jatuh 11.25 mata atau 0.79% untuk ditutup pada 1421.83 mata selepas dibuka pada 1419.42 mata dalam sesi dagangan semalam. Dalam masa yang sama, kaunter rugi mengendasi untung sebanyak 703 kaunter berbanding 254, sementara 340 kaunter lagi tidak berubah dan 938 kaunter lagi tidak didagangkan. Mengulas perkembangan itu, pengarah program MBA Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, kejatuhan Bursa Malaysia mempunyai kaitan dengan krisis SVB kerana ianya melibatkan sentimen dan keyakinan pelabur antarabangsa serta tempatan. Beliau berkata kesan domino yang akan melibatkan bank run itu dijangka menyebabkan Bursa Malaysia bakal didagangkan dalam julat antara 1435 hingga 1455 sepanjang minggu ini. Ahmad Razman pada masa sama mencadangkan agar Malaysia beralih kepada pembiayaan equity daripada pembiayaan hutang untuk mengelak terjerumus ke kancah sedemikian. Prospek hartanah bukan saja boleh jatuh 25%, malah berdepan masalah lambakan kediaman tidak terjual jika isu permohonan pinjaman institusi kewangan yang merosot sejak 5 bulan lalu tidak ditangani segera. Berdasarkan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, NAPIK, data awalan suku ketiga tahun 2022 menyaksikan rumah siap dibina tidak terjual adalah 76% berharga RM300,000 dan ke atas, manakala 24% lagi membabitkan nilai RM300,000 dan ke bawah. Sebelum ini, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan di Dewan Rakyat memaklumkan jumlah lambakan rumah tidak terjual tertinggi tertumpu kepada kediaman berharga RM300,000 ke atas. Presiden Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia pertama, Profesor Dr. Ismail Omar berkata, jatuh atau naik industri hartanah didorong penawaran dan permintaan dengan kira-kira 90% pembeli bergantung kepada pinjaman untuk membeli kediaman. Justru, kata beliau, jika permohonan pinjaman institusi kewangan masih merosot, ekoran kebimbangan orang ramai melakukan pembiayaan, ia boleh mencetuskan lambakan kediaman tidak terjual yang berlaku ketika Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020. Pelumba berbasikal negara Dato' Azizul Hasni Awang percaya langkah Kementerian Belia dan Sukan KBS membentuk pasukan projek Road to Gold RTG mampu memberi anjakan paradigma bagi menjelmakan emas pertama Sukan Olimpik Paris 2024 dan Los Angeles 2028. Azizul Hasni yang dikenali dengan gelaran The Pocket Rocket Man meluahkan rasa yakin program RTG yang dibarisi jawatankuasa berpengalaman seperti bekas atlet dan individu elit yang pernah terlibat secara langsung dan tidak langsung mampu menjadi tunjang kepada program itu. Tambahnya, dengan adanya program itu akan membolehkan semua atlet memasang azam tinggi untuk merealisasikan impian rakyat Malaysia bagi menjelmakan emas pertama pada Sukan Olimpik. Beliau juga meletakkan azam tinggi untuk membawa pulang pingat emas buat Malaysia kerana Paris 2024 adalah Sukan Olimpik terakhirnya sebelum melepaskan tugas seterusnya kepada atlet pelapis negara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 15 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.